Assalamualaikum semua. Jadi pelajaran kita hari ini adalah transisi tahun 1, tema 2, mari fikirkan. Subtema TikTok dan tajuk apa saya buat hari ini. Kita lihat kepada objektif. 1. Menyatakan waktu dalam sehari. 2. Menyusun peristiwa mengikut urutan masa. 3. Menulis perkataan dan frasa berdasarkan idea atau peristiwa. Baiklah murid-murid, sebagai permulaan, mari kita berulang kaji tentang nama-nama hari. Dalam seminggu ada 7 hari. Dan hari-hari itu ialah hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Okey, sekarang awak dengar lagu tentang hari. Kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Sedia? 1, 2, 3, 4. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 7 hari dalam seminggu, senyum selalu. Itulah nama hari-hari dalam seminggu. Adik-adik nak cuba sekali lagi? Jom kita cuba sekali lagi. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 7 hari dalam seminggu, senyum selalu. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 7 hari dalam seminggu, senyum selalu. Okey, baiklah murid-murid, dalam satu minggu ada 7 hari. Jadi, adakah kamu tahu dalam satu hari ada berapa waktu? Jawapannya 4 waktu. Maksud cikgu, daripada kamu bangun tidur sehinggalah kamu masuk tidur semula, boleh dimasukkan kepada 4 bahagian waktu. Waktu-waktu itu ialah pagi, tengah hari, petang dan juga malam. Sekarang kita akan lihat apa yang kita buat hari ini. Maksudnya apa peristiwa yang berlaku kepada kita setiap hari. Yang pertama, mandi. Yang kedua, mengemas tempat tidur. Yang ketiga, bermain. Yang keempat, belajar. Yang kelima, solat. Keenam, makan tengah hari. Ketujuh, mengemas tempat tidur. Ke-8, bangun tidur. 9, sarapan pagi. Dan yang ke-10, mengulang kaji pelajaran. Itu adalah aktiviti yang biasanya kita buat setiap hari. Seterusnya murid-murid, mari kita mengeja bagi gambar-gambar yang kita lihat tadi. Yang pertama, mandi. Ikut saya ya murid-murid. M-A-N, mandi, I-D, mandi. Kedua, masuk tidur. M-A-Ma, S-U-K, sok, masuk. T-I-T-D-U-R, dur, tidur, masuk tidur. Yang ketiga, bermain. B-E-R, ber, M-A-Ma, I-N-N, bermain. Yang keempat, belajar. B-E-B-L-A, J-A-R, jar, belajar. Yang kelima, solat. S-O-L-A-T, lat, solat. Yang keenam, makan tengah hari. M-A-M-A-K-A-N, kan, makan. T-E-T-N-G-A-H, ngah, tengah. H-A-H-R-I, hari, makan tengah hari. Seterusnya, mengemas tempat tidur. M-I-M-E-N-G-E, M-A-S, mas, mengemas.
TEM term, PAT pat tempat, TIT DUR dur tidur, mengemas tempat tidur. Seterusnya yang ke-8 bangun tidur. BA ba NGUN ngun bangun, TIT DUR dur tidur, bangun tidur. Yang ke-9 bersarapan pagi. SA sa RA PAN pan sarapan, PA pa GIG pagi, sarapan pagi. Dan yang terakhir mengulang kaji. ME NGULANG mengulang, KEKJIG kaji, mengulang kaji. Jadi itu adalah 10 perkataan berdasarkan aktiviti atau peristiwa yang kita buat setiap hari. Murid-murid, sekarang kita akan menyusun peristiwa atau aktiviti yang kita lakukan mengikut waktu. Kita telah belajar tadi waktu ada 4 ya, waktu dalam sehari ada 4, pagi, tengah hari, petang dan malam. Kita juga telah tahu apakah aktiviti atau apakah peristiwa yang kita buat setiap hari. Okey, contohnya kita mandi, kita makan, kita belajar, kita bermain. Okey, di mana kita nak masukkan setiap peristiwa ini? Okey, baik, kita akan mula dari pagi. Kita akan buat apa waktu pagi? Mula-mula mestilah kita akan bangun tidur terlebih dahulu dan mengemas tempat tidur kita. Selepas itu kita mandi dan seterusnya kita solat subuh. Kita makan sarapan dan kita belajar di sekolah. Seterusnya pada waktu tengah hari, apakah peristiwa yang berlaku? Makan tengah hari, mandi dan juga solat zuhur. Pada waktu petang pula kita akan belajar ya di sekolah agama. Seterusnya kita solat asar, kita bermain di padang ya, macam-macam permainan kita boleh main waktu petang kan. Okey, jadi kita bermain di padang. Seterusnya dah siap semua, kita akan mandi untuk menunggu waktu maghrib ya, pada waktu malam. Okey, kita akan solat maghrib waktu malam. Seterusnya makan malam, solat isya, kemudian mengulang kaji pelajaran dan akhirnya kita akan masuk tidur pada pukul 10 malam. Kamu semua kena masuk tidur pada pukul 10 malam supaya apabila bangun badan kamu akan segar dan cergas dan kamu boleh belajar dengan tenang ya. Jadi jangan abaikan tidur yang cukup setiap hari. Murid-murid, kita juga boleh menyusun aktiviti yang kita lakukan dalam satu hari dalam bentuk jadual ya, seperti ini contoh yang cikgu buat ni. Kita boleh masukkan 4 waktu dalam sehari: pagi, tengah hari, petang dan juga malam. Okey, waktu pagi kita buat apa? Bangun tidur, mengemas tempat tidur, mandi, solat subuh, sarapan dan belajar kat situ. Pada waktu tengah hari kita boleh masukkan aktiviti yang kita lakukan seperti makan tengah hari, mandi dan solat zuhur. Pada waktu petang aktiviti kita belajar, solat asar, bermain dan mandi. Seterusnya pada waktu malam aktiviti yang kita buat solat maghrib, makan malam, solat isyak, mengulang kaji pelajaran dan akhir sekali kita masuk tidur. Jadi kamu juga boleh buat jadual seperti ini supaya kamu dapat menyusun aktiviti harian kamu dengan baik.
Baiklah, sebagai pengakhirannya, mari kita lihat semula apa yang telah kita belajar. Yang pertama, kita telah menyatakan waktu dalam sehari. Ada 4 waktu dalam sehari, iaitu pagi, tengah hari, petang dan malam. Seterusnya, kita telah menyusun peristiwa ataupun aktiviti yang kita buat setiap hari mengikut urutan waktu dalam sehari. Dan yang terakhir, kita telah membaca perkataan dan frasa berdasarkan peristiwa yang kita lalui. Jadi sehingga itu, saya harap awak faham dan ingat apa yang saya ajarkan, dan semoga kita berjumpa lagi.